Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'ukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat lagi bersama pada pagi ini pagi yang ke-21. Alhamdulillah kita belum lagi gagal dalam bersiaran setiap pagi selepas subuh 7 pagi dalam sembang subuh. Dan hari insya-Allah kita akan berbicara dan bersembang tentang kisah dari kitab Allah SWT yang lalu, yakni kitab Taurat. Apakah di antara ajaran yang disebut oleh Allah SWT dalam kitab Taurat ataupun suhuf Nabi Allah Musa AS? Untuk memendekkan cerita dan kita memenuhi masa kita, suatu ketika Rasulullah SAW telah tanya tentang suhuf yang diturunkan kepada suhuf Nabi Allah Musa AS. Suhuf, ada kitab, ada Taurat. Orang tanya Nabi, sahabat Nabi tanya Nabi, bagaimanakah? Apakah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam kitab Taurat ataupun suhuf Nabi Musa AS ini? Maka Nabi pun berkata, sebahagian daripada kalangan suhuf itu, sebahagian, bukan semua, sebahagian saja. Di antaranya dia kata bahawa dalam kitab ataupun dalam suhuf itu ada sebut bahawa Allah Ta'ala mengatakan bahawa aku heran pada orang yang telah meyakini akan datangnya kematian. Dia heran. Semua orang yakin bahawa dia akan mati, bahawa yakin dirinya akan mati, dan selepas itu akan ditanya tentang amalannya. Tetapi mengapa mereka merasa seronok dan gembira di dunia, tak buat sesuatu amalan persediaan untuk dia mati? Itu yang mengherankan Allah Ta'ala. Dia percaya dia mati, dia akan dihisap, ditanya di alam kubur, tapi seronok sangat duduk atas dunia ni sehingga tidak bersedia untuk menghadapi mati. Satu. Yang kedua, aku heran kepada orang yang telah meyakini adanya qadar, takdir Allah Ta'ala. Yakin akan takdir Allah Ta'ala. Tetapi mengapa mereka marah-marah, tidak puas hati bila sesuatu musibah menimpa diri? Itu yang mengherankan dia. Itu takdir Allah Ta'ala. Tapi apabila mereka ditimpa musibah, mereka mula memberontak. Mereka marah, mereka kesal, mereka tidak bersedia untuk menerimanya dan macam-macam. Jadi itu dah sebut oleh kitab dalam suhuf Nabi Musa AS. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala juga menyebut bahawa aku heran kepada orang yang telah meyakini adanya hari pembalasan. Hari disebut Yaumul Hisab, hari pembalasan. Yaumul Hisab, ini hari yang mengira amal baik dan amal buruk. Tetapi mereka mengapa tidak berbuat kebaikan? Ni tahu bahawa mereka akan dikira, amal baik dia akan dikira, amal buruk dia akan dikira, tapi kenapa tak buat baik? Sepanjang-panjang hidup dia buat jahat. Macam mana? Umpama katalah dia dapat sesuatu rezeki daripada harta yang tak betul. Contohnya daripada perjudian, dapat 1 juta. Sepanjang hidup dia hidup dengan hasil daripada 1 juta itu. Dia buat baik pun dia enggak jahat. Sepanjang masa, setiap detik nafas dia mendapat harta daripada bohong, dia mendapat pangkat daripada khianat. Masya Allah. Lepas itu bukan dia sahaja, diri dia, isteri dia, anak dia, kaum keluarga dia,
Itulah yang Allah Ta'ala kata bahawa hairan. Dia akan dihisap tapi tergamak menipu untuk mendapatkan harta. Tergamak membohong untuk mendapatkan pangkat. Tergamak dia khianat untuk mendapatkan kuasa. Itulah yang Allah Ta'ala kata hairan. Kenapa tak buat baik? Sedangkan Allah Ta'ala akan kira baik dan buruk. Maka sahabat tanya lagi. Rasulullah tanya lagi. Ditanya lagi oleh sahabat dia. Bagaimana pula tentang sebahagian daripada kitab Taurat? Maka Nabi pun berkata, antara konongannya ialah banyak. Dalam kitab Taurat ni ada 10 cerita. Tapi di sini Nabi kata bahawa di antara kandungannya ialah, wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala, janganlah kamu merasa khawatir akan pangkat dan kekuasaan. Jangan bimbang tentang pangkat, jangan bimbang tentang kuasa ni. Selagi kekuasaanku kekal. Allah Ta'ala kata, jangan bimbang. Selahianlah orang nak rebut kuasa ke, nak rebut pangkat ke, jangan hairan lah, dia kata. Jangan hairan. Sebab apa? Selagi kekuasaan aku kekal, kau jangan hairan. Dia tidak akan hilang selama-lamanya. Jadi kekuasaan Allah itu sebenar-benar kuasa. Jadi jangan heran dengan kuasa ni. Jangan heran dengan kekuasaan, dengan pangkat, dengan kedudukan, kerana kedudukan mereka itu, perangkat mereka itu, kuasa mereka itu tak kekal. Yang kekal adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai anak Adam, sesungguhnya kami mencipta kamu adalah untuk beribadat kepadaku. Sama Quran pada sebut ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu, janganlah kamu mensia-siakan kehidupan kamu itu hanya menghabiskan masamu untuk berhibur saja. Allah Ta'ala ingat pada kita. Dia cipta kita ni bukan untuk kita berhibur, bukan untuk kita melakukan yang perkara yang sia-sia, bukan hanya untuk bermain-main sahaja, bukan untuk berseronok-seronok dengan bermain, dengan perkara yang lara, yang sia-sia. Sedangkan Allah Ta'ala kata bahawa itu bukan ibadat. Aku mau ibadat, bukan mau berhibur, bukan mau perkara yang amalan yang sia-sia. Ini Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Sebut lagi, wahai anak Adam, kami tidak mengira akan amalanmu untuk hari esok. Yang kamu lakukan hari esok tak kira lagi. Tak kira. Oleh itu, janganlah kamu rasa risau, bimbang dan cemas akan rezekimu hari esok. Jangan bimbang, jangan cemas. Sebab hari esok aku tak kira lagi. Aku kira yang sekarang dan yang lepas. Yang besok aku tak kira lagi. Maka jangan bimbang lah. Oh, besok tak ada rezeki lah. Besok tak ada makanan. Besok itu, tak. Itu Allah Ta'ala, dia tak kira lagi. Jangan kita bimbang. Jadi itu perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ini, dia menghendakkan kita sentiasa mengingati dia, berzikir kepada dia, sentiasa kita beribadat kepada dia, sentiasa kita memohon kepada dia, sentiasa kita berdoa kepada dia. InsyaAllah itulah ibadat kita. Dan disebutkan juga lagi, Nabi beritahu, wahai anak Adam, kita lah anak Adam tu, sesungguhnya bagi kamu ada kewajipan dan ketentuan rezeki. Allah Ta'ala kata bahawa kita ni ada kewajipan kita dan kita telah ditentukan rezeki kita. Tetapi Allah Ta'ala kata bahawa sekalipun kamu mengabaikan kewajipan kamu terhadap aku, kita manusia ni mengabaikan kewajipan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Aku tak pernah mengabaikan rezeki yang telah aku tentukan kepadamu. Allah Ta'ala tak pernah lalai, tak pernah abai, tak pernah dia mengecewakan kita. Kewajipan Allah Ta'ala bila dia cipta kita, dia menjadikan kita, dia kata bahawa dia akan bagi kita umur, bagi kita rezeki, bagi kita nyawa, bagi sebagainya. Itu kewajipan Allah Ta'ala. Dia sediakan
disediakan udara, disediakan makanan, disediakan kemudahan, semua disediakan. Masalahnya ialah kita tidak menunaikan kewajipan kita. Tapi Allah Ta'ala kata tak apa. Kalau kau tidak menunaikan kewajipan kamu kepada aku tidak mengabaikan kewajipan aku untuk berzikir kepada kamu. Allah Ta'ala dia tak. Kita semayang, kita tahajud, kita mengaji Al-Quran, kita berdakwah, kita berjihad, kita bekerja, dapat rezeki. Orang tak semayang, syirik, kufur, lawan salah, sama. Dapat juga. Maknanya Allah Ta'ala dia tak mengabaikan kewajipan dia. Yang selalu mengabaikan kewajipannya kita manusia kepada Allah Ta'ala. Tapi kita tak sedar pemurahnya Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala sangat luas kepada kita. Tapi kita mengabaikan apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat kewajipan. Maknanya give and take lah. Dia bagi kita sesuatu, kita bagi Allah Ta'ala sesuatu. Walaupun Allah Ta'ala tak perlu kan. Apa yang kita buat tu dia tak kisah pun. Engkau buat ke, engkau tak buat ke, aku tetap jalankan kewajipan aku. Aku bagi kau nyawa, aku bagi kau kesihatan, aku bagi kau rezeki, makan, minum, rumah tangga, kereta mewah, kebun, ladang, pangkat, harta, gaji, semua bagi. Tapi adakah kita menunaikan kewajipan kita sebagai hamba Allah Ta'ala? Itulah apa yang disebut dalam kitab Taurat. Dan ada lagi, wahai anak Adam, Allah Ta'ala sebut lagi, sesungguhnya jika kamu reda pada apa-apa yang telah aku berikan kepadamu, maka kamu akan merasa bahagia zahir dan batin. Kalau kita reda, kita dapat, Allah aku ni gaji kecil, Allah aku ni tak cantik, Allah aku ni lemah, aku macam-macam kita panggil. Tapi kalau kita reda, tak apalah, aku miskin, tak ada pangkat, tak ada harta, tak boleh pergi ke sana, tak pergi sini, tak apa, aku tak ada. Sebab aku dah reda. Maka apabila kita reda tu, sama ada kita kaya, kita miskin, kita senang, kita susah, kita sihat, kita sakit, kita derita, kita bahagia, itu semuanya pemberian Allah Ta'ala. Derita ni Allah Ta'ala bagi. Sebab tu sebut bahawa kalau kita mendapat kebahagiaan, harta dunia, ujian. Kalau kita sakit pun ujian. Semua tu ujian pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata bahawa kalau kau reda dengan apa kau bagi tu, ujian kau bagi tu, apa yang kau bagi tu, yang kau mendapat tu, senang, susah, sakit dan sebagainya, kaya-gaya, dapat isteri yang baik, dapat suami yang penyayang dan sebagainya, dapatkan kadang sebaliknya, maka Allah Ta'ala kata bahawa kalau kamu reda, kamu akan bahagia zahir batin. Tetapi jika kamu tidak reda dengan apa yang telah aku berikan kepada kamu, maka kamu akan dikuasai oleh dunia. Sehingga kamu akan melompat-lompat dan melenting kepanasan di padang pasir yang panas. Soalnya begitu. Kalau kita tak reda, kita akan rasa tak puas hati, kita akan rasa derita, kita akan rasa susah, kita akan rasa kita ni sentiasa bernasib malam, bernasib malam sebagainya. Sebab apa? Kita kuasai dunia. Orang dapat, kita tak dapat dunia. Itu dunia. Kenapa orang dapat? Kenapa orang dapat bantuan, kita tak dapat? Orang dapat beri, kita tak dapat. Jadi kita rasa susah. Kenapa anak orang dia berjaya, kenapa anak kita tidak, kenapa? Macam-macam. Sebab kita dikuasai dunia pada ketika itu. Tapi kalau kita reda, Allah yang semua ketentuan Allah Ta'ala berlaku. Maka Allah Ta'ala kata bahawa demi keagungan dan kemuliaanku, ketika itu pun kau tidak akan memperoleh apa-apa selain yang telah aku tetapkan. Buatlah macam mana pun, kau marah ke, reda ke, tak reda ke, mengelupu ke, tak puas hati ke, engkau akan dapat itu juga. Malah engkau termasuk dalam golongan orang tercela di sisi aku. Allah kata bahawa orang macam ni, dia akan tercela. Allah Ta'ala mencela orang yang tidak puas hati dengan rezeki yang dia dapat. Buat macam mana pun, kita tak puas hati, kita tunjuk perasaan, kita menjerit, kita meraung, kita menangis dan sebagainya, kita menyesal. Allah Ta'ala kata itulah yang kau dapat. Bahkan bukan itu yang kau dapat, engkau akan dicela oleh aku. Maka itulah di antara pesanan kitab Taurat kepada kita, ataupun ajaran sebut dalam kitab Taurat. Sama juga dalam Al-Quran, itulah juga disebut. Nabi pun sebut itulah juga kepada kita. Jadi hari ini itu sebahagian daripada
sembang subuh kita pagi, moga-moga kita akan menjadi hamba Allah Ta'ala yang benar-benar mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan berusaha buat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan beristighfarlah kepada Ta'ala sebanyak-banyaknya setiap ketika, dan jangan lupa kita mengaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jumpa lagi hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.